Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sidang Martiam anda bersama saya Fahazim. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah menyenaraikan pasukan Johor Darul Takzim JDT antara 12 pasukan yang berpotensi untuk melayakkan diri ke saingan Piala Dunia Kelab 2025. JDT diletakkan di tangga ke-11 dalam kelompok 12 pasukan elit Asia selain Al Hilal SFC, Jeonbuk Motors, Ulsan Hyundai dan Kawasaki Frontale. Piala Dunia Kelab 2025 buat kali pertama akan menampilkan 32 kelab dari 6 konfederasi dengan Amerika Syarikat akan bertindak sebagai negara penganjur. Selain itu, FIFA juga meletakkan JDT sebagai pasukan yang berpotensi untuk merebut salah satu daripada 4 slot AFC, di mana 2 daripadanya telah menjadi milik juara Liga Juara-Juara Asia ACL edisi 2021 Al Hilal dan juara edisi 2022 Urawa Red Diamonds. Juara ACL 2023-2024 akan turut mendapat slot ke Amerika Syarikat sambil satu lagi slot pula akan ditentukan mengikut kedudukan ranking pasukan. Proses perobohan Stadium Shah Alam bagi pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA yang baru dijangka dilaksanakan tidak lama lagi. Susulan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah memberi kebenaran bagi projek pembangunan KSSA dan kebenaran Menteri Besar Selangor Datuk Seri Jumaat lepas. Sedahulu, Kerajaan Selangor dilaporkan telah menghantar pelan kebenaran merancang KM bagi projek KSSA pada 15 November di mana proses perobohan Stadium Shah Alam akan melibatkan kos RM35.5 juta. Media sebelum ini melaporkan projek pembangunan semula KSSA membabitkan kawasan seluas 76.08 hektar berjalan mengikut jadual dan ia dijangka siap menjelang 2026. Skuad hoki lelaki kebangsaan telah memulakan sesi latihan semalam menjelang kelayakan Sukan Olimpik yang berlangsung di Muscat, Oman dari 13 hingga 21 Januari tahun depan. Ketua Jurulatihnya Arul Selvaraj berkata, sesi latihan turut disertai 7 pemain yang telah pulih sepenuhnya daripada kecederaan sebelum ini. Arul berkata tumpuan latihan untuk mengurangkan kesalahan taktikal dilakukan anak buahnya selain memastikan pemain bijak membuat keputusan ketika beraksi di atas padang. Beliau berkata Speedy Tigers akan menerima khidmat profesional daripada Australia, Glenn Turner di Oman kelak sebelum perlawanan kelayakan itu bermula. Di Oman nanti, skuad negara dijadual berentap dengan Great Britain, Pakistan dan China dalam kumpulan A, manakala kumpulan B terdiri daripada Jerman, New Zealand, Kanada serta Chile. Sebagai rekod, 6 tiket ditawarkan ke Paris 2024 pada kelayakan Olimpik dengan 3 di Oman dan 3 lagi di Valencia, Sepanyol. Perlumbaan Cup Cross tertutup Zon Utara. Seramai 250 peserta mewakili 50 pasukan dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selatan Thailand dengan peserta termuda berusia 14 tahun. Kejuaraan kali ketiga itu dianjurkan Majlis Belia Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Dirt Rider Motorsports Club serta Rizda. Ia mempertandingkan 5 kategori iaitu Cup Cross Terbuka, Cup Cross Standard, CKD Terbuka, CKD Tertutup Perlis dan CKD Standard. Kali ketiga untuk track ni. Track ni pun masih baru lagi sebenarnya dan salah satu program ni adalah untuk memperkenalkan Perlis. Ada track yang berpotensi untuk dikembangkan lagi dan setakat hari ini ini adalah track antara yang terbaik di Perlis. Kita sebagai menyokong dan kita menyediakan satu prasarana untuk para belia kita untuk yang gemar dengan sukan lasak ini supaya mereka dapat menunjukkan bakat dengan lebih baik dan tempat yang sesuai, dan saya mengharapkan supaya sukan ini terus digemari. Kita perbanyakkan lagi. Kita mintalah daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat untuk support dalam sukan pemotoran ini. Pasukan Paris Saint-Germain PSG yakin dapat menawarkan kontrak baru buat Kylian Mbappe meskipun beliau sudah bebas untuk berbincang dengan mana-mana klub Januari depan. Menurut sumber, Real Madrid mahukan penyerang berbisa itu namun masih menunggu keputusan pihak pengurusannya.
Dalam hari itu, skuad The Galacticos kendalan Carlo Ancelotti mengintai peluang mendapatkan Mbappe apabila musim perpindahan pemain dibuka minggu depan. Namun PSG yakin pemain Perancis itu akan kekal bersama kelabnya dan bakal berbincang mengenai tawaran kontrak baru. Menurut rekod, Real Madrid berminat untuk mendapatkan khidmat Mbappe sejak 2021 lagi sebelum penyerang itu membuat pusingan U dengan menandatangani kontrak lanjutan untuk kekal bersama PSG hingga 2024. Penyerang Brazil, Endrick melawat Real Madrid pada Sabtu dan bertemu jurulatih Carlo Ancelotti serta rakan sepasukannya buat kali pertama. Endrick akan menyertai klub gergasi Spanyol dari klub Brazil Palmeiras apabila berusia 18 tahun pada Julai tahun depan disebabkan peraturan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA yang melarang pemain bawah umur daripada bermain di luar negara. Real Madrid mencapai persetujuan untuk menandatangani Endrick pada Disember 2022 dengan jumlah 70 juta euro, menewaskan beberapa kelab terkemuka Eropah yang dikaitkan dengan Prodigy. November lalu, Endrick keluar dari bangku simpanan untuk membuat penampilan sulungnya di Brazil dalam kelayakan Piala Dunia menentang Colombia. Lelongan 6 jersey yang dipakai Lionel Messi semasa kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 ditutup pada Khamis dan dijual pada harga $7.8 juta Amerika. Koleksi itu termasuk jersey yang dipakainya pada separuh masa pertama perlawanan akhir di Qatar. Penjualan itu menjadikannya barangan sukan paling berharga yang dijual pada lelongan tahun ini tetapi gagal dalam penilaian syarikat tertua dan terbesar pelelong peringkat antarabangsa SWATB yang melebihi $10 juta Amerika. Setakat ini, jersey legenda bola keranjang Michael Jordan dari pembukaan perlawanan akhir NBA 1998 memegang rekod harga tertinggi iaitu $10.1 juta pada tahun lepas. Saingan Liga Spanyol La Liga, pasukan Sevilla FC telah memecat bekas jurulatih Uruguay Diego Alonso sebagai pengurus pasukan berikutan kekalahan dalam saingan Liga Spanyol La Liga 3-0 kepada Getafe Sabtu lalu. Alonso yang berusia 48 tahun meninggalkan pasukan kebangsaan Uruguay selepas gagal membawa skuad itu keluar daripada peringkat kumpulan pada Piala Dunia tahun lepas di Qatar. Manakala di Sevilla FC, beliau sekadar mampu membawa pasukan berada di kedudukan ke-16 dalam kedudukan La Liga. Alonso hanya mencatat 2 kemenangan sejak pelantikannya pada Oktober apabila beliau menggantikan jurulatih Jose Luis Mendilibar. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, selamat menyambut Hari Christmas buat semua yang meraihkannya. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.